Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini macam biasalah, saya nak ceritakan 3 kisah seram. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen Singgah Seram. Untuk kisah ni, saya akan gunakan nama samaran Lan untuk memudahkan cerita. Lan bekerja sebagai seorang pemandu teksi. Bila kita sebut bekerja sebagai seorang pemandu teksi ni, kita dah boleh bayangkanlah macam mana kerja dia. Kebanyakan masa Lan sehari-hari dihabiskan memandu teksi, mencari penumpang. Kadang-kadang tu sampai 12 jam memandu. Bila dah macam tu, memang kadang-kadang tu tak sempat nak pergi ke tandas, nak buang air ke apa. Cuba kita bayangkan, kalau satu hari tu kita memandu teksi, memang tak ramai dapat penumpang. Dan pada masa yang sama kita nak buang air kecil. Daripada tadi nak buang air kecil, tiba-tiba nampaklah daripada jauh ada penumpang nak tahan teksi kita. Kita nak pergi tandas ke ataupun nak pergi ambil penumpang tu. Memang pasti kita akan pergi ambil penumpang tu sebelum peluang tu terlepas, dapat kepada pemandu teksi yang lain. Macam itulah keadaan Lan. Sebab itulah Lan ni dia mengaku kadang-kadang memang dia akan kencing di merata-rata tempat. Contohlah, dia hantar seorang penumpang ni jauh di kawasan pedalaman. Dah hantar penumpang tu, dia berhenti dekat mana-mana jalan yang ada semak, dia akan kencing dekat semak tu. Terpaksa, sebab dah tak tahan sangat. Kisah yang akan saya ceritakan ni berlaku kepada Lan pada satu malam. Lan memandu teksi dia menghantar seorang penumpang ke kawasan pedalaman. Tak pastilah masa tu dah pukul berapa, tapi dah malam lah. Lepas hantar penumpang tu, Lan pun nak beredar daripada situ. Masa tu Lan rasa nak kencing. Memang dia dah tahan daripada tadi lah. Lalu dekat sebatang jalan ni, jalan tu dipenuhi dengan pokok-pokok. Di kiri kanan banyak pokok dan juga semak samun. Suasana di sekitar kawasan tu, di kawasan kiri kanan jalan tu memang menyeramkan. Tapi disebabkan Lan ni dah tak tahan nak kencing, dia pun berhentikan teksi dia, parking dekat tepi tu. Lan turun daripada teksi, dia tak matikan enjin. Enjin masih lagi hidup. Lampu pun masih lagi terpasang, terpancar dekat situ lampu. Menyuluh ke arah semak samun di kawasan tu. Lan turun daripada teksi dia, pergilah masuk dalam semak. Standby air lah, dah bawa air siap-siap masa tu. Air sebotol air mineral. Dia keluar, dia masuk dalam semak tu, dia kencing. Sedang Lan kencing tu, tiba-tiba Lan terdengar ada suara seorang perempuan, seolah-olah sedang ketawa sinis. Perlahan aja suara tu, tapi tak lama, sekejap aja. Lepas suara perempuan tu dah tak kedengaran lagi satu suara. Suara burung hantu. Sama juga macam tadi, perlahan aja suaranya. Pada masa tu, Lan teringat apa yang nenek dia pernah cakap. Lan ni sebenarnya masa dia kecil, dia boleh dikategorikan sebagai kanak-kanak yang agak nakal lah. Main daripada petang sampailah hari dah gelap baru nak balik. Jadi nenek Lan ni dia tak marah, cuma dia pesan, kamu kalau main sampai lewat macam ni, main dekat semak ke, main dekat kawasan pokok ke, kena ingat, kalau kamu terdengar bunyi perempuan ketawa, lepas tu diikuti dengan bunyi burung hantu, kalau suara dua benda ni datang berurutan, suara perempuan dulu, lepas tu suara burung hantu, dan suara tu perlahan, maknanya benda ni dekat. Nak tahu tak apa benda yang dekat tu? Benda tu sebenarnya adalah seekor pontianak. Dan kalau suara ni, urutan suara ni, suara perempuan, lepas tu suara burung hantu, kedengaran kuat, bermakna pontianak tu jauh. Bila Lan teringat kata-kata nenek dia, Lan serta-merta meremang. Serta-merta dia rasa takut. Tapi Lan dia tak gelabah. Dia relax aja. Dia kencing, dia selesaikan dulu, basuh semua, dah tutup zip dia. Lan pun nak beredar daripada situ, nak keluar daripada kawasan semak tu. Baru aja Lan pusing nak menghala ke arah kereta dia, tiba-tiba datang satu bau haruman yang sangat wangi, semerbak di kawasan tu. Masa tu Lan dah mengelabah. Lan mula berjalan laju, mula nak berlari ke arah kereta dia.
Sampai dekat kereta taksi dia tu, dia terus masuk, tutup pintu. Macam yang saya cakap tadi, enjin kereta dia tak tutup tadi. Lampu masih lagi terpasang, menyala suluh ke arah kawasan sekitar tu, kawasan Semak Samun tu. Masa itulah Lan ternampak. Dalam kawasan Semak Samun tu, ada seorang perempuan sedang berdiri. Perempuan berambut panjang, memakai baju yang berwarna putih, tercegat berdiri dalam semak. Cuba kita fikir, perempuan mana yang nak berdiri dalam semak macam tu? Masa tu Lan dah yakin mungkin benda ni lah yang dikatakan Pontianak. Jadi Lan tanpa membuang masa, terus tekan minyak, terus beredar daripada situ, memandu laju meninggalkan jalan tu. Lebih kurang 2-3 km lepas tu, nampaklah dekat tepi jalan ada seorang perempuan sedang berdiri dan melambai-lambai tangan nak tahan teksi dia. Daripada apa yang Lan nampak macam perempuan biasa, nampak macam manusia biasalah. Tapi Lan tak berhenti. Lan tak yakin. Dia ada rasa was-was dalam hati dia. Dia tak yakin benda tu betul-betul manusia. Sebab dia baru saja terserempak tadi dengan benda tu. Lan risau kalau benda tu menyamar. Menyamar jadi nampak macam manusia. Nanti dah masuk dalam teksi dia, bertukar jadi benda lain pula. Sebab itulah Lan tak berhenti. Lan terus saja memandu. Itulah kisah pengalaman yang diceritakan oleh Lan. Berlaku pada dia selepas dia menghantar seorang penumpang di satu jalan di kawasan pendalaman. Untuk kisah ni, saya akan gunakan nama samaran Rashid untuk memudahkan cerita. Kisah yang akan saya ceritakan ni adalah berkenaan dengan bunian. Rashid mendakwa dia pernah terserempak dengan bunian secara tidak sengaja. Rashid ni, dia ada satu hobi, memancing. Dia sangat minat memancing. Pantang ada masa lapang, dia akan ambil joran, akan pergi memancing. Tak kiralah sama ada berseorangan ke ataupun dengan member, dengan kawan-kawan ke, dia akan pergi memancing. Macam-macam tempat Rashid dah pergi memancing, di sungai, di kawasan air terjun dekat Jeram, lepas tu dekat kawasan Tasik, pulau-pulau, semua dia dah pergi. Kisah ni berlaku semasa Rashid pergi memancing di sebuah pulau seorang diri. Masa tu sebenarnya Rashid ni dia dapat cuti lebih kurang 2-3 hari macam tu lah. Tapi masa Rashid cuti ni, orang lain tak cuti. Dia bukan cuti umum, dia bukan hari Minggu. Tak tahulah kenapa Rashid dapat cuti macam tu. Jadi Rashid ni, masa sebelum dia nak pergi tu, dia dah call dah kawan-kawan dia. Tanya dia bagi tahulah aku nak pergi mancing ni dekat pulau ni. Dia bagi tahulah pulau tu dekat mana. Tapi kawan-kawan Rashid tak ada yang free. Masing-masing ada kerja masing-masing. Jadi terpaksalah Rashid pergi seorang diri. Sebenarnya pulau yang Rashid nak pergi ni, itu bukanlah kali pertama dia pergi. Sebelum ni memang dia dah pernah pergi ke pulau tu beberapa kali. Dan di pulau tu sebenarnya ada penempatan manusia, ada satu kampung dekat situ, tapi tak ramailah penduduknya. Jadi malam tu Rashid pun berkemaslah dekat rumah. Ambil satu beg, diisilah semua benda yang perlu. Barang-barang mengail dia, joran, barang-barang nak memasak. Nanti dah tangkap ikan, nak memasak lah kan, nak masak nasi, nak panggang ikan apa semua. Lepas tu dia bawa satu kemah. Masa tu sebenarnya Rashid dia tak ada plan pun sebenarnya nak tidur, nak bermalam dekat situ, cuma standby saja. Kalau kata tak bermalam pun mungkin dia nak berbaring kan, nak berehat ke apa. Jadi dia standby lah satu kemah. Nanti bila kalau kata dia sampai dekat pulau tu, dia berubah fikiran nak bermalam, senang, kemah dah ada. Jadi keesokan paginya awal Rashid keluar daripada rumah. Awal pagi dah keluar. Dia naik teksi sampailah dekat jeti. Dekat jeti tu adalah satu macam servis bot penumpang. Rashid memang dah biasa dengan driver, dengan pemandu bot tu. Dah kenal lah, ada nombor telefon apa semua. Tapi masalahnya masa tu Rashid betul-betul seorang diri nak naik bot tu. Sedangkan bot tu dia kira kepala. Contohlah, saya bagi contoh bot penumpang ni, dia kapasiti dia 6 orang penumpang. Katakanlah dia kira satu trip, satu trip tu RM60. Maknanya kalau Rashid naik seorang diri, dia perlu bayar RM60. Barulah bot tu boleh bergerak menuju ke arah pulau. Kalau kata ramai 6 orang naik, satu kepala tu bayar RM10 sahaja. Macam itulah keadaannya. Tapi disebabkan Rashid ni dah macam dia gian sangat nak memancing, masa tu dah ready apa semua, terpaksalah Rashid bayar. Sebab memang tak ada orang naik bot tu hari tu, pagi tu. Jadi
Rashid keluarkanlah RM60 bayar kepada pemandu bot tu. Ini contoh je lah, saya tak tahu berapa nilai sebenar yang Rashid perlu bayar, tapi Rashid cakap memang mahal lah harganya. Jadi dia naiklah bot tu, dibayar dekat pemandu tu pun mulalah memandu bot menuju ke arah pulau. Rashid sampai awal dekat pulau tu, awal pagi masa tu. Sampai aja Rashid terus pasang kemah dia. Dia keluarkan barang-barang, mengair semua, teruslah dia memancing. Dapatlah beberapa ekor ikan. Rashid panggang, dia masak nasi, dia pun makan dekat situ. Masa terus berlalu, sampailah waktu Zuhur. Bila dah masuk waktu Zuhur tu, Rashid ni dia ambil lah air semayang. Ambil air semayang, dia solatlah di kemah dia. Lepas selesai solat tu, Rashid tiba-tiba rasa pening kepala. Pening kepala bercampur dengan sakit kepala. Jadi Rashid pun dia pergilah dekat beg dia. Dia buka beg dia, dia ambil Panadol, ubat tahan sakit kepala tu. Dia makan. Memang dia dah bawa siap-siap lah. Minum air, lepas tu dia berbaring. Baru aja letakkan kepala, berbaring, Rashid tertidur, terlena. Tak pastilah lama mana Rashid tertidur. Tapi bila Rashid dah sedar, Rashid tengok hari dah makin gelap. Rashid tengoklah dekat jam tangan dia. Tengok-tengok dah dekat nak maghrib. Rashid beristighfar pada masa tu. Sebab dia dah tak sempat nak solat asar. Dia dah tertinggal solat asar. Jadi Rashid pun, dia cepat-cepat keluar daripada kemah dia, pakai selipar, dia nak pergi ambil air semayang lah. Sedang Rashid ambil air semayang tu, tiba-tiba terdengar bunyi azan. Ini adalah satu perkara yang sangat pelik. Sebabnya, selama ni, Rashid dah banyak kali pergi dekat pulau tu. Rashid tak pernah dengar bunyi laungan azan di pulau tu. Rashid menjadi hairan. Daripada mana pula datangnya bunyi azan ni? Ada surau ke dekat sini? Tak tahu pula aku. Tapi tak apalah, kalau kata ada surau, eloklah. Bolehlah pergi solat berjemaah. Jadi Rashid pun pergilah dekat kemah dia, pergi ambil torchlight. Dah ambil torchlight, ambil lampu suluh tu, Rashid mula berjalan menuju ke arah daripada mana datangnya bunyi laungan azan tu. Beberapa minit berjalan kaki, Rashid pun sampailah di perkarangan surau. Memang betul ada surau kayu dekat situ. Rashid bertambah hairan. Betul lah ada surau dekat sini. Rashid pelik sebab tempat yang dia berkemah tadi dekat aja dengan surau tu. Dan selama ni dia pergi mancing dekat situ, tapak kemah yang samalah dia guna. Tak pernah nampak pun ada surau dekat situ. Dan tak pernah terdengar pun laungan azan di kawasan tu. Tapi tak apalah, kiranya okey lah, mungkin orang baru bina kot. Surau tu, dia fikir macam tu. Nampaklah ada ramai jemaah dekat situ. Dan masa tu memang jemaah ni semua dah naik tangga nak masuk dalam surau tu, nak solat. Rashid pun ikutlah jemaah surau ni. Lepas tu nampaklah ada tok imam apa semua kan. Semuanya dah bentukkan saf nak solat. Rashid pun masuklah dalam saf tu. Imam pun mulalah solat. Bila imam tu mula membaca surah Al-Fatihah, Rashid menjadi sangat-sangat terpegun. Suara imam ni sangat-sangat merdu. Sepanjang hayat Rashid tak pernah dengar bacaan Al-Fatihah yang sempurna macam tu. Sangat-sangat merdu, mendayu-dayu suara dia. Sampai Rashid ni air mata dia keluar. Rashid menangis masa tu, terdengar bacaan yang sangat merdu daripada tok imam ni. Jadi dipendekkan cerita, selesailah solat. Dah selesai solat tu, Rashid pun keluar daripada surau, dah bersalam-salam dengan semua orang. Rashid pun keluar daripada surau, lepak dekat bawah. Masa tu Rashid dia tak nak balik dekat kemah dia lagi. Dia nak lepak dulu dekat situ, nak tunggu isyak. Jadi masa Rashid lepak dekat bawah surau tu, dekat kawasan depan surau tu, adalah tok imam ni datang dekat Rashid. Muka tok imam ni berseri-seri. Dia pergi dekat Rashid, dia tegur lah, dia bersalam dengan Rashid, dia tegur. Anak ni datang daripada mana, tak pernah nampak sebelum ni. Rashid pun ceritalah, saya datang nak mancing apa semua kan, naik bot daripada seberang. Lepas tu dia bersembang-sembang, tok imam ni dia tanyalah Rashid, kamu ni dah makan ke belum? Rashid pun cakap belum lagi. Tok imam tu masa tu dia pelawa Rashid. Macam ni, lepas isyak nanti ikut tok balik ke rumah. Rumah tok dekat aja. Lepas tu Rashid pun dia terimalah pelawaan tu sebab dia tiba-tiba rasa lapar. Dia dah makan siang tadi, tapi pagi, petang dia tak makan apa lagi. Jadi masuk waktu isyak, dia orang pun semayang lah. Solat berjemaah sekali lagi, solat isyak. Lepas dah selesai solat isyak tu, Rashid pun turun daripada surau.
Masa tu torchlight Rashid tertinggal dalam surau tu. Dia tak ingat. Dia pun mulalah berjalan ikut Tok Imam ni. Masa tu benda yang pelik berlaku. Tok Imam ni dia berjalan dekat depan, Rashid follow daripada belakang. Tok Imam ni berjalan dalam keadaan yang gelap. Jalan tu gelap, dia tak pakai torchlight apa pun. Dia berjalan seolah-olah boleh nampak mata dia tu, seolah-olah boleh nampak dalam kegelapan tu. Rashid pula ikut rapat aja dekat belakang. Dan satu lagi benda pelik, dekat kawasan tu boleh dikatakan hutan lah. Hutan semak sambung yang sangat tebal. Tapi di mana Tok Imam ni melangkah, kawasan tu akan menjadi terang. Terang dan bersih. Tak ada sehelai pun daun di sepanjang jalan tu. Dan memang betul lah kata Tok Imam ni. Rumah dia tu dengan surau tadi, surau kayu tadi dekat aja. Sampailah dekat rumah Tok Imam ni. Rumah Tok Imam ni adalah rumah kayu. Rumah kayu design lama. Reka bentuk dia tu reka bentuk lama. Jadi Tok Imam ni dah sampai tu, dia jemputlah Rashid naik ke rumah. Bila Rashid melangkah masuk dalam rumah, Rashid dah bagi salam semua. Tengok-tengok dah terhidang semua benda makanan. Ada nasi, ada berbagai jenis lauk pauk lah. Ada ikan, ada gulai daging, ada acar buah. Lepas tu ada minuman-minuman lah. Rashid pun duduk bersila. Imam tu jemput lah duduklah bersila. Lepas tu datanglah isteri kepada Tok Imam ni, hidangkan nasi pada Rashid. Rashid malu-malu lah pada masa tu kan, entah daripada mana dia datang tiba-tiba makan kat rumah orang macam tu. Tapi Tok Imam dah persilakan lah dia. Lepas tu cendokkan lauk dekat Rashid ni, dia bagi kat Rashid. Suruh Rashid makan. Rashid pun mulalah makan. Tok Imam ni dia tak makan lagi masa tu. Dia perhati aja Rashid ni makan, sambil dia mengukirkan senyuman yang sangat manis dekat muka dia. Rashid masa tu dia ambil lauk ni, lauk gulai daging. Dia pun makanlah, makan dengan sangat berselera. Rashid cakap makanan tu semua sangat-sangat lazat. Terutama sekali gulai daging tu. Rashid sangat suka rasa gulai daging tu. Jadi dipendekkan cerita, Rashid pun dah selesailah makan. Dah selesai makan tu, Tok Imam tu ajak pula bersembang. Macam-macam benda lah. Masa pun terus berlalu. Rashid rasa dah lewat lah masa tu. Jadi Rashid nak minta diri nak balik. Tapi tiba-tiba hujan turun dengan sangat lebat. Rashid jadi macam susah lah nak balik masa tu. Tok Imam tu pun bercakap dengan Rashid. Dia cakap, Rashid, kamu tak payahlah balik. Kamu tidur je dekat sini. Dekat rumah kami ni ada satu bilik. Bilik memang khas untuk tetamu. Kamu tidurlah dalam bilik tu. Esok pagi, waktu subuh, kita pergi ke surau sama-sama. Kita solat. Lepas dah siap solat subuh esok tu, barulah kamu balik ke kemah kamu. Jadi Rashid ni dia setujulah. Dia terima kasih dekat Tok Imam ni sebab tumpangkan dia. Kalau tak tu susah juga kan. Keadaan hujan macam tu ditambah dalam keadaan yang gelap. Macam mana dia nak cari jalan nak balik ke kemah dia tadi. Jadi Rashid pun masuk dalam bilik tu. Masa tu dah siap lah bantal, selimut apa semua. Rashid pun dia letak kepala dia dekat bantal berbaring. Rashid tak mengambil masa yang lama untuk terlelap. Sekejap aja letak kepala dekat bantal, terus terlelap. Tak pastilah lama mana Rashid tertidur. Tiba-tiba Rashid terjaga seolah-olah tersentak macam tu. Bila Rashid dah terjaga tu, Rashid pandang ke arah sekeliling. Rupa-rupanya dia berada dalam kemah dia. Dan keadaan dekat luar dah gelap masa tu. Rashid pun cepat-cepat tengok ke arah jam tangan dia. Rupa-rupanya masa tu dah dekat nak pukul 10 malam. Lebih kurang 9.50 malam masa tu. Rashid beristighfar. Astaghfirullahalazim. Rupa-rupanya tadi dia bermimpi aja. Bermimpi bangun tidur, bermimpi ambil semayang, pergi ke surau tempat azan, orang azan tu. Dan dia solat berjemaah semua, pergi dekat rumah Tok Imam tu, semuanya mimpi. Sebenarnya masa tu Rashid masih lagi mamai. Baru bangun daripada tidur. Dan dia masih lagi dapat rasa pening kepala tu, belum hilang lagi sepenuhnya. Dan Rashid masih lagi mengantuk masa tu. Rashid menguap. Bila menguap, dia tutuplah mulut dia macam ni. Masa dia tutup mulut dia tu, dia dapat bau daripada tangan dia. Bau lauk gulai. Macam mana yang dia makan dekat rumah Tok Imam tadi. Memang kuat bau tu pada tangan dia. Dia macam ni lah. Kalau kita pergi dekat kenduri kahwin tu, kita basuh tangan tapi tak cuci. Jadi tangan kita ni walaupun dah bersih, masih lagi ada bau pada tangan.
Macam itulah keadaan Rashid masa tu. Jadi bila dah terhidu bau tu, Rashid terfikir, ini bau gulai. Gulai daging, sama macam yang dia makan dalam mimpi tadi. Rashid mula tanya, betul ke mimpi tadi? Ataupun memang betul dia pergi makan dekat rumah Tok Imam? Tapi masa tu Rashid dia cuba tak fikirkan sangat lah. Rashid lebih fokus kepada nak ganti solat dia dan yang dah tertinggal ni. Rashid dah tertinggal solat asar, maghrib dan dia belum lagi solat isyak. Jadi Rashid pun dia keluar daripada kemah dia pakai selipar, pergi ambil wudu. Lepas tu dia masuk dalam kemah dia, solat, ganti semua solat tu. Jadi masa tu Rashid dia dah niat dah, esok pagi aku nak pergi ke tempat yang dia mimpi tadi, ada surau tadi, nak tengok betul tak ada surau. Jadi dia pendekkan cerita, keesokan harinya, lepas hari dah terang, dah lepas subuh apa semua, Rashid pun pergilah ke arah mana yang dia pergi dalam mimpi tu. Pergi ke arah surau tu. Rashid pun mula berjalan, berjalan kaki menggunakan jalan yang sama menuju ke arah surau yang dia pergi semalam. Bila Rashid pergi, tak ada apa-apa pun dekat situ. Tapak yang sepatutnya ada surau tu hanyalah semak samun dan pokok-pokok sahaja. Jadi bila dah nampak tempat tu bersemak macam tu, ada pokok-pokok hutan macam tu, Rashid tak pergilah lebih jauh. Nak cari rumah Tok Imam tu memang tak adalah maknanya. Rashid pun patah balik. Memang betul lah apa yang dia alami semalam tu hanyalah mimpi. Ataupun tempat yang dia pergi semalam tu adalah alam lain. Mungkin alam bunian, dimensi lain. Itulah kisah yang diceritakan oleh Rashid. Berlaku kepada dia ketika dia bermalam di sebuah pulau, memancing seorang diri. Untuk kisah ni, saya akan gunakan nama samaran Bahar untuk memudahkan cerita. Kisah ni berkisah tentang anak saudara Bahar. Anak saudara Bahar yang lelaki. Anak saudara Bahar ni, dia kecil lagi, budak-budak, umur sekitar darjah 4, darjah 5 macam tu lah. Mata sebelah kanan dia bengkak. Dah sebulan bengkak, makin lama makin teruk. Dan pada masa Bahar bercerita ni, mata dia dah seolah-olah macam nak terkeluar. Bengkak yang sangat teruk. Tak tahulah kenapa. Mak ayah kepada anak saudara dia ni, iaitu Abang Bahar dan juga isteri dia dah bawa pergi ke klinik, jumpa doktor. Doktor dah cek lah, dah buat macam-macam ujian, dah x-ray, dah pergi scan apa benda semualah, ambil darah semua. Tapi tak dapat disahkan, tak dapat bagi diagnosis yang tepat. Penyakit apa sebenarnya yang dialami, yang kena kepada anak saudara Bahar ni. Cuma pada masa tu, doktor tu boleh bagi diagnosis sementara je lah. Bukanlah diagnosis yang tepat. Makin lama, keadaan anak saudara Bahar ni makin teruk. Dan mak ayah dia makin risau. Abang Bahar dan juga isteri dia makin risau dengan keadaan anak dia orang. Nak pergi sekolah pun susah, nak belajar pun susah, nak tidur malam pun susah, sakit mata. Sampailah dia orang pergi dekat klinik lain, jumpa dengan doktor yang berbeza. Bila dia orang pergi jumpa dengan doktor ni tanya satu soalan. Doktor ni cakap, minta maaf lah, saya nak tanya ni, anak tuan puan ni pernah buat apa-apa tak, menyakiti binatang ke, menyakiti siapa-siapa ke? Sebab saya pernah jumpa kes macam ni. Ada seorang budak ni, dia ada pukul satu haiwan. Dia pukul sampai teruk lah haiwan tu tak mati, tapi haiwan tu dah teruk, sakit dia, sebab budak terpukul. Jadi kesnya sama, lebih kurang macam ni lah. Bahagian badan dia ada yang bengkak macam ni. Mungkin anak tuan puan ni kena perkara yang sama. Masa tu sebenarnya Bahar pun ada sekali. Jadi Bahar pun dengar apa yang doktor tu cakap. Bila Bahar dengar je doktor cakap macam tu, Bahar baru teringat, ya tak ya, lebih kurang sebulan sebelum mata anak buah dia jadi macam tu, diorang sekeluarga ada pergi piknik, pergi berkelah di sebuah pantai. Masa tu ramailah pergi, keluarga Abang Bahar, keluarga Bahar, mak ayah Bahar, adik-beradik Bahar yang lain. Bahar masa tu dia bujang lagi. Dia pergi berkelah dekat situ ramai-ramai. Kalau yang geng-geng mak ayah ni, hampa ketika makan minum lepak dekat tepi pantai. Geng-geng yang muda pula, yang remaja-remaja ni, kebanyakannya pergi berjalan kaki di kawasan tepi pantai, ambil gambar apa semua. Geng-geng budak-budak pula, diorang pergi berkeliaran, pergi main. Ada yang pergi dekat jalan,
pergi main kejar-kejar, ada yang pergi dekat kawasan pokok-pokok ni. Dan pada masa tu Bahar dia bangun, dia pergi berjalan dekat satu kawasan, satu jalan ni. Dekat jalan tu ada banyak pokok-pokok kelapa. Dekat situlah Bahar nampak beberapa orang anak buah dia sedang baling batu ke arah sebatang pokok kelapa ni. Dia orang baling ke arah atas. Jadi Bahar pun tanyalah, sebab Bahar tengok dekat atas pokok tu tak ada apa-apa pun. Bahar pun tanyalah anak buah dia, "Weh, korang baling apa tu?" Lepas tu anak saudara Bahar yang lelaki ni, yang bengkak mata ni, bercakap. Masa tu mata dia okey lagi, tak bengkak lagi. Dia cakap ada monyet dekat atas pokok tu. Lepas tu Bahar pun tengoklah dekat mana arah anak saudara dia tunjuk. Bahar tak nampak apa-apa pun. Jadi Bahar pun cakap lah, "Mana ada monyet atas tu?" Lepas tu budak-budak ni semua cakap dekat Bahar, "Adalah tu." Lepas tu dia orang baling batu tu, baling ke arah atas pokok kelapa tu. Tiba-tiba terdengar satu bunyi yang kuat, seolah-olah ada benda jatuh ke atas tanah, dan kedengaran seperti ada benda berlari dalam semak. Budak-budak ni masa tu dia orang ketawa. Tu bang, monyet tu dah jatuh, dah lari." Bahar jadi terpinga-pinga masa tu, sebab Bahar langsung tak nampak ada monyet. Lepas tu budak-budak ni berlari tinggalkan kawasan tu, pergi main dekat tempat lain pula. Bila Bahar dah teringat pasal perkara tu, Bahar pun bagi tahulah abang dia. Bagi tahu abang dia dan juga isteri kepada abang dia, kakak ipar Bahar lah. Dia orang pun tanyalah anak dia orang, "Betul ke dia buat macam tu?" Anak dia masa tu dia bagi tahulah, "Betul lah ayah. Hari tu masa kita berkelah tu, ada monyet, seekor monyet warna hitam besar, ada atas pokok. Kita orang pun baling lah. Lepas tu time adik baling, kena monyet tu jatuh, meremang bulu roma Bahar masa tu, sebab dia langsung tak nampak monyet." Jadi betul lah, monyet yang dikatakan ada atas pokok tu yang budak-budak ni nampak bukan monyet sebenarnya, makhluk lain. Jadi bila dah tahu pasal perkara tu, abang Bahar dan juga isteri dia ikhtiar dengan cara lain lah, jumpa perawat, jumpa ustaz. Jadi dipendekkan cerita, sekarang ni alhamdulillah anak saudara Bahar ni dah pulih, mata dia dah okey, dah kembali kepada sedia kala. Jadi moral of the story, kalau kita pergi ke mana-mana, berkelah ke buat aktiviti luar, di tempat-tempat yang macam tu, kena kawal lah, terutamanya kanak-kanak yang belum cukup umur, yang belum sempurna akal dia. Kita sebagai orang lebih tua ni kena kawal lah pergerakan dia. Janganlah dibiarkan sampai kita tak nampak ke mana dia pergi. Kena pantau, sebab kita tak tahu apa yang dia buat. Dan kita sedia maklum, dalam alam dunia ni kita berkongsi, bukan kita saja makhluk yang hidup dekat sini, ada lagi makhluk lain yang tak dapat dilihat dengan mata kasar. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta segala makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum.